Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kita sambung pelajaran kita subjek Jawi dan Hot. Kita masuk pada pelajaran satu iaitu tanda bacaan. Nah, jadi tanda bacaan kita dah selalu tengok. Kita selalu sangat dengar tanda-tanda nokta, tanda-tanda soal. Jadi hari ini kita masuk pada tanda-tanda bacaan dalam Jawi. Jadi kita tengok satu per satu. Okey, yang pertama kita tengok peranan tanda bacaan ni. Apa peranan dia? Fungsi dia untuk apa? Kenapa ada tanda bacaan? Selalu kita, kalau kita WhatsApp kan, ataupun kita mesej orang kan, siapa pernah tengok mesej mak dia ke, mesej ayah dia ke, kakak dia ke, abang dia ke, mesti dia akan ada tanda koma, tanda nokta. Takkanlah kalau siapa-siapa lah, ahli keluarga kita yang mesej orang, takkanlah straight je, tak ada langsung berhenti. Jadi sebenarnya titik ke tanda bacaan nokta ke titik bertindih tu semua ada peranan dia. Ada fungsi-fungsi dia. Jadi kita tengok satu per satu. Yang pertama digunakan untuk melengkapkan ayat. Jadi nak bagi ayat tu lengkap, nak bagi nampak cantik sikit, barulah orang boleh faham apa yang kita nak sampai kepada orang kalau ada tanda bacaan ni kan. Kalau cuba bayangkan tak ada nokta. Nak berhenti kat mana ni? Nak baca ni, nak berhenti kat mana? Pernah siapa-siapa baca buku ke, baca surat khabar ke, mesti ada tanda baca. Untuk apa? Untuk nak bagi ayat tu lengkap. Seterusnya yang kedua adalah untuk memberi isyarat kepada pembaca. Untuk membaca mengikut intonasi yang betul dan sesuai. Okey, contoh tanda bacaan. Tanda bacaan. Contoh tanda soal. Kenapa ada tanda soal? Kalau tak ada tanda soal tu, kita tanya orang kan. Contoh, Saiful, awak tadi makan apa? Contoh. Tak ada tanda bacaan. Jadi nak tanya, maksudnya ayat tu nak tanya ke sebenarnya ataupun nak bagi tahu orang kenyataan. Okay? Jadi itulah fungsi tanda bacaan. Nak bagi orang tu mengikut intonasi yang betul. Nak bagi baca tu ikut intonasi yang betul. Seterusnya yang ketiga adalah membantu kita memahami teks yang dibaca. Sebab apa? Sebab tanpa tanda bacaan, teks ni susah kita nak faham. Okey, jadi hari ni kita akan pergi kepada 6 tanda bacaan. Kita tengok tanda bacaan satu per satu. Okey, tengok nampak tak star yang warna kuning ni? Okey, jadi tanda soal. Jadi tanda soal ni untuk apa dia? Tanda soal adalah untuk suatu pertanyaan. Contoh, Saiful dah makan ke belum? Jadi apa fungsi tanda soal tu? Nak tanya. Ada je tanda soal, kita tahu yang itu adalah satu pertanyaan. Seterusnya yang kedua, nampak tak yang warna biru ni, star warna biru ni, tanda noktah bertindih. Untuk apa tanda noktah bertindih ni? Jadi tanda noktah bertindih adalah untuk kalau kita nak tulis sesuatu perbualan. Contoh Ali dengan Abu, nak tulis perbualan antara dia orang, Ali dan Abu tu. Jadi itu adalah fungsi tanda noktah bertindih. Seterusnya adalah tanda noktah. Noktah. Tadi noktah bertindih tu. Noktah bertindih tu ada dua. Okey. Titik, titik. Jadi yang ketiga adalah tanda noktah. Tanda noktah ni satu je lah titik dia. Fungsi dia apa dia? Nak bagi stop sesuatu ayat. Saya sudah makan. Saya sudah tidur. Noktah. Jadi tak ada dah ayat lepas tu. Itu adalah fungsi tanda noktah. Nak memberhentikan sesuatu ayat. Seterusnya adalah tanda koma. Jadi macam mana penggunaan tanda koma ni? Jadi tanda koma ni contoh kita banyak penyataan. Saya sudah makan. Saya beli air. Saya beli tepung. Saya beli gula. Jadi banyak sangat kan. Takkan nak tulis satu persatu. Saya beli tepung. Saya beli air. Saya beli gula. Jadi tanda koma ni untuk buat satu ayat tu jadi cantik sikit. Saya beli air, tepung dan gula. Jadi itu adalah tanda koma. Fungsi tanda koma. Seterusnya adalah tanda seruan. Contohnya, nak cakap apa? Wah. Jadi, wah. Tanda seruan. Cantiknya rumah ini. Wah. Cantiknya langit ini. Kan? Okey, seterusnya adalah tanda pengikat kata. Tanda pengikat kata ni untuk apa? Pun untuk memberitahu sesuatu perbualan. Untuk tulis balik perbualan yang orang tu cakap. Sesuatu pernyataan ataupun perbualan. Okey, jadi kita tengok satu per satu macam mana. Okey, kita tengok contoh penggunaan ayat tanda noktah. Yang pertama adalah tanda noktah.
Jadi kita tengok satu persatu kan. Yang pertama ni, saya hendak ke rumah nenek. Jadi itu adalah satu pernyataan. Tak ada dah. Koma tu maksudnya full stop. Sampai situ je. Saya hendak ke rumah nenek. Itu adalah satu pernyataan. Yang kedua, Fatimah suka warna biru. Pun satu pernyataan. Jadi tanda nokta tu untuk apa? Untuk memberitahu sesuatu pernyataan. Dan yang kedua adalah tanda noktah bertindih. Contoh, Hafiz. Hafiz ni, dia nak bagi tahu perbualan. Hafiz ni. Jadi, Hafiz titik noktah bertindih. Ibu, saya lapar. Siapa yang cakap tu? Hafiz yang cakap. Itu adalah nak bagi tahu ataupun nak tulis sesuatu perbualan. Jadi kita guna noktah bertindih. Seterusnya adalah tanda soal. Tanda soal. Nak tanya seseorang, nak tanya siapa-siapa je. Jadi kita kena ada tanda soal nak tulis. Okay? Kalau lepas ni kita nak tanya orang, nak tulis ke nak mesej siapa lepas ni, kalau nak tanya kena ada tanda soal. Barulah orang tu tahu, oh dia ni nak tanya rupanya. Jadi kita tengok contoh yang pertama. Bilakah Malaysia merdeka? Bila Malaysia merdeka? Itu adalah satu pertanyaan. Dan yang kedua adalah berapakah harga telefon bimbit ini? Kan nak tanya penjual, berapa harga telefon bimbit ni? Jadi kita guna tanda soal. Seterusnya yang keempat, tanda koma. Tengok yang pertama. Saya menjual bunga ros, bunga laili dan bunga tulip. Jadi ada 3 jenis bunga. Takkanlah dia nak tulis satu persatu kan? Saya menjual bunga ros. Saya menjual bunga laili. Saya menjual bunga tulip. Jadi panjang. Jadi nak bagi ayat tu lengkap, buat dalam satu ayat tapi ada tanda koma. Saya menjual bunga ros, bunga laili dan juga bunga tulip. Bunga lili dan juga bunga tulip. Seterusnya yang kedua adalah Khadijah membeli gula, tepung dan roti. Seterusnya yang kelima adalah tanda seruan. Amboi, cantiknya baju kamu. Tanda seru. Ataupun yang kedua ialah, oh, tingginya menara itu. Dan yang keenam adalah tanda pengikat kata. Pengikat kata. Cikgu, saya hendak ke tandas. Ini pun kalau contoh kita nak tulis sesuatu perbualan. Cikgu, saya hendak ke tandas. Tutup pengikat kata. Kata, siapa tu? Bazli. Kata Bazli. Okey, seterusnya adalah perhatikan tanda baca dalam perbualan di bawah. Okey, jadi kalau kita tengok dalam perbualan antara Dila dan ibu ni banyak sangat tanda bacaan. Maksudnya ada semua tanda bacaan kita belajar tadi ada dekat dalam teks ni. Jadi boleh tengok muka surat 10 dah tengok semula. Macam mana penggunaan tanda bacaan yang ada tu. Okey, jadi boleh tengok dalam buku teks dan tengok penggunaan dia macam mana. Okey, jadi setakat itu sahaja untuk hari ini. Dan tugasan untuk hari ini kita dah belajar 6 tanda bacaan. Jadi setiap satu tanda bacaan tolong tulis satu contoh ayat. Yang mudah, yang simple. Jangan tengok buku. Jangan tengok buku. Tulis sendiri. Berdasarkan apa yang awak faham. Yang mudah, yang simple je. Jadi ada 6 tanda bacaan. Tolong buat contoh satu tanda bacaan, satu ayat. Okey. Seterusnya nak tulis dalam Rumi ke Jawi? Tulis dalam Jawi lah. Sebab hari ni adalah subjek Jawi. Start buku daripada belakang. Tolong tulis hari dan tolong tulis tarikh. Tarikh hari jangan lupa. Dan tajuk adalah tanda bacaan. Okey? Jadi ada apa-apa soalan boleh tanya. Okey? Okey, setakat itu sahaja untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.